Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, tajuk yang awak akan belajar ialah tentang matematik pengguna bab 10, pengurusan keuangan. Okey, kita mula dengan yang pertama, perancangan dan pengurusan keuangan. Okey, pada bahagian ini awak akan belajar bagaimana menguraikan proses pengurusan keuangan yang berkesan. Untuk proses pengurusan keuangan ada 5 langkah. Yang pertama, menetapkan matlamat keuangan. Yang kedua, menilai kedudukan keuangan. Yang ketiga, mewujudkan pelan keuangan. Keempat, melaksanakan pelan keuangan. Dan yang kelima yang agak penting dan paling penting sekali ialah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okay, langkah yang pertama ialah menetapkan matlamat keuangan. Okay, matlamat keuangan ni perlulah mengikut keutamaan. Mesti ikut keutamaan. Dan mestilah spesifik. Maksudnya ada tujuan yang tertentu. Okay, dan spesifik ni berkaitan dengan dua benda. Yang pertama, jumlah. Berapa banyak jumlah yang kita perlu. Dan yang kedua ialah dia punya tempoh masa. Berapa lama untuk kita capai matlamat keuangan tu. Matlamat keuangan terbagi kepada dua. Matlamat keuangan jangka pendek. Dan yang kedua, matlamat keuangan jangka panjang. Beza antara dua ni, dari segi masa, matlamat keuangan jangka pendek akan mengambil masa kurang daripada 1 tahun. Manakala yang jangka panjang akan ambil masa lebih dari 1 tahun. Dari segi jumlah wang ataupun amount dia, jangka pendek ni tidak begitu besar. Ialah sebab tempoh simpan pun pendek kan, kurang setahun. Dan jangka panjang ni amount dia lebih besar. Contohnya untuk jangka pendek ni ialah pembelian komputer riba atau telefon bimbit atau PS5. Okay, jangka panjang pula contohnya pembelian rumah dan simpanan persaraan. Okay, kalau contohnya nak beli rumah ni, tak bolehlah kita setahun nak beli rumah. Perlukan perancangan yang lebih lama. Okay, kemudian tempoh masa sesuatu matlamat ni bergantung kepada yang pertama, jumlah peratus simpanan bulanan. Simpanan bulanan yang disarankan adalah sebanyak 10 hingga 15%. Yang terbaik lah. Yang disarankan ni supaya dalam tempoh 10 bulan boleh dapat sama banyak dengan 1 bulan gaji. Sebetulnya kena ambil 10%. Bagaimanapun simpanan ni bergantung kepada perbelanjaan. Bergantung kepada perancangan lah. Perancangan keuangan ni. Dekat sini perlu bezakan antara keperluan dengan kehendak. Okay, keperluan ni yang perlu diutamakan. Apa yang kita perlu utamakan? Contohnya macam makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Okey, yang keperluan asas lah. Okey, kehendak ni lebih kepada keinginan untuk kemewahan. Ni kena jaga-jaga ni. Sebab kalau kehendak ni berlebihan, dia akan menyebabkan perbelanjaan tu jadi berlebihan. Dan kalau belanja berlebihan, boleh menyebabkan banyak masalah keuangan. Seterusnya ialah matlamat keuangan SMART. Okay, SMART ni ada 5 perkara. Yang pertama, spesifik.
ataupun khusus. Okay, M untuk measurable, maksudnya boleh diukur. A, attainable, boleh dicapai. R, realistic. T, time bound ataupun tempoh masa. Okay, untuk spesifik ni, bila ada satu matlamat kewangan tu, kita kena tengok adakah dia ada tujuan yang khusus. Tujuan yang khusus. Kalau contohlah nak beli komputer riba. Tujuan nak beli komputer riba. Yang khusus ialah nak beli komputer riba tu yang harga berapa. So, kena khusus lah. Okay, kemudian boleh diukur. Maksudnya kita kena tahu berapa jumlah wang yang diperlukan. Boleh dikira tak? Okay, seterusnya boleh dicapai. Dekat sini kena tahu berapa banyak perlu simpan. Berapa banyak perlu simpan. Dan tempohnya berapa lama. Contoh tadi nak beli komputer riba kan. Kalau harga dalam 2,000. So nak beli dalam tempoh 10 bulan. Laptop harga 2,000. So kalau nak beli dalam masa 10 bulan. Jadi 1 bulan kena simpan 2,000 bahagi 10 lah. Sama dengan 200. So kalau kita boleh buat pengiraan ni, maksudnya boleh dicapai lah. Okay, kemudian realistik. Realistik ni berkait dengan yang boleh dicapai ni. Adakah realistik nak simpan 200 selama 10 bulan? Tapi ni akan bergantung jugalah kepada dia punya perancangan keuangan tadi. Okey, yang seterusnya tempoh masa. Mesti ada tempoh masa. Berapa lama? Contoh 1. Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan mendalam pembelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan 250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat keuangan beliau. Adakah matlamat keuangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Kalau kita nak tahu sama ada dia memenuhi pendekatan SMART, matlamat dia kena memenuhi ke-5 perkara tadi. So, kita tengok satu-satu. S, M, E, R, T. Yang pertama, S. S tadi tujuan. Adakah dia ada tujuan yang khusus? Kalau tengok kepada contoh ni, ada. Sebab dia kata nak sambut hari keluarga. Spesifik di Port Dickson. Dalam masa 6 bulan. Hari keluarga. Di PD. Dalam masa 6 bulan. Spesifik lah. Okay, kemudian M. Okay, adakah dia ni boleh diukur? Okay, jawapan dia boleh. Sebab dia beritahu jumlah yang diperlukan RM1,500. Kemudian A. Adakah boleh dicapai? Okay, Cik Yusof tadi bagi tahu dia akan simpan 250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak 2,500. 250 ni ialah 10% daripada pendapatan. Jadi boleh dicapai lah. Simpan
RM250 daripada RM2500. Okay. Adakah realistik kalau simpan RM250 nak pergi hari keluarga dalam masa 6 bulan? Kalau darab boleh dapat RM1,500. Cukup kan nak pergi hari keluarga ni? Okay, jadi dia pun realistik lah. So, yang akhir tempoh masa. Okay, kat sini ada tempoh masa. Tempoh masanya ialah 6 bulan. Okay, kalau kita perhatikan pelan matlamat kewangan Encik Yusof ni memenuhi pendekatan SMART sebab semuanya ada. Okay, maka matlamat kewangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART. Okey.